Selamat sejahtera. Jam pun dah menunjukkan 10.08 minit. Semua, saya harap semua masih lagi dalam keadaan sihat walafiat, terutama sihat mental. Setelah 3 minggu, ni minggu yang keempat kita ber-PDPR. Okay, tinggal lagi seminggu, minggu depan, kemudian bolehlah kita rehat sama-sama. Okey, tak apa. Kita sambung semula topik yang ke-8. Seperti mana yang saya sebutkan sebelum ni, ini adalah topik baru bagi silibus yang baru, yang mana bentuk soalan pun saya tak boleh nak ramal macam mana bentuk soalannya. Okey, cuma saya boleh agak berdasarkan kepada cara persembahan topik ini. Kemungkinan besar dia akan keluar di paper 2 bahagian C. Yang mana bahagian C ini ada 2 soalan sahaja yang akan diberikan kepada kamu. Dan kamu hanya pilih satu sahaja. Kita ada A, B dan C. So saya agak, itu agakkan saya lah. Tapi yalah, nak tahu tunggulah hujung tahun ni macam mana. Atau awal tahun depan bila awak ambil exam tu nanti. Okey, sebabnya bahagian C ni dia 18 markah kalau tak silap saya. So, sesuailah dengan soalan bagi topik ini yang panjang. Kalau berdasarkan kepada proses yang 6 itu. Okey. Kita teruskan. Yang mana proses yang 6 tu inilah. Yang the first one, identify and define problem. Kemudian awak akan make assumptions. Kemudian awak akan define variables. Awak akan do the maths. Apabila awak dah do the maths, awak analyze and assess your model. So kalau sesuai terus buat report. Kalau tak sesuai kena kembali kepada make assumption ataupun define essential variables. Okay, kita tengok kepada contoh-contoh yang ada di dalam buku teks. Okay, 8.1.2 solve real life problems through mathematical modeling which involves the following functions. Okay, function yang terlibat ada 3 jenis, linear, quadratic, the last one exponential. Okay, linear awak dah tahu macam mana garis lurus, quadratic yang parabola tu, exponential tu kalau awak masih ingat lagi, awak dah belajar progression, arithmetic progression, geometric progression. So exponential ni more on geometric progression. Okay. Okay, ni mind mobilization 1, aim to apply mathematics in problem solving. Based on the information and diagrams given, determine the type of function. So kita ada 3 jenis sahaja, fokus kepada 3 jenis sahaja, iaitu sama ada linear, quadratic ataupun exponential that may be used as a model for the data. Okay, discuss your selection. Ni awak tengok, awak renung, awak baca lah sendiri ya. Okay, discuss your selection. Contoh situasi A, a doctor uses the data to study the resting pulse rate of a normal adult according to the number of hours of exercise per week. Mungkin dekat situ kita boleh tengok seperti linear. Okay. Dia berkurang. Okay. Yang situasi B pula, a scientist uses the data to study the population of tigers. Dekat situ nampak macam kuadratik. Macam lah kuadratik. Okay. Sebab dia macam ada lengkuk dekat situ bawah tu. Okay, yang C, the marketing manager studies the data which shows the relationship between the profit and the number of years a product is in the market. So kalau kita tengok dekat situ nampak dia guna bar chart. Okay, bukan histogram ya. Histogram bar dia tu mesti semua kena rapat. Ini adalah bar chart. Okey, itu 3 situasi yang boleh difikirkan bentuk-bentuk graf yang bersesuaian berdasarkan data yang telah diberi. Okay, the results of mind mobilization 1 show that we can determine
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sorry. We can determine the types of functions that may be used as a model for data by studying graph patterns. Okey. So ada 3 jenis graf seperti mana saya sebutkan tadi berkenaan dengan topik ini, iaitu linear function. A graph resembles a straight line. Graf yang kedua, quadratic function. A curved graph in the form of a parabola. The curve may rise and then fall, or fall and then rise, either one. Exponential function, ni geometrik lah kan, tapi kita tak boleh sebut geometric progression sebabnya kita tak nak kaitkan dengan matematik tambahan. Cuma bila awak dah belajar matematik tambahan topik progression tu, saya sebut untuk awak lebih alert. Okey. Jadi dalam pelaporan awak tu kita tak letak geometric progression. Tapi exponential function. Okey, seperti mana saya tunjukkan tadilah proses yang akan kita buat pada hari ini. Okey, contoh yang kedua, Amin travel 405 km on 45 liters of petrol in his car. If Amin wishes to go to a place which is 198 km away by car, how much petrol in liters does he need? Solve this problem through mathematical modeling. Okey, yang ini kalau ikutkan penyelesaian mudah je bagi awak nak selesaikan. Okey, cuma kita nak transform contoh ini kepada bentuk mathematical modeling. So bila sebut mathematical modeling kena lalui ke-6 proses itu. Di mana proses yang terakhir itu iaitu buat report. Buat report tu yang awak buat step 1, step 2 sebenarnya tu report lah tu. Okey, cuma kita buat dalam bentuk yang lebih sistematik. Okay, so identify and define the problem. Determine the volume of petrol required for 198 km. We know that the farther we travel, the more petrol we require. Samalah. Kalau awak tekan minyak tu lebih laju, minyak tu lagi kuat, banyak diguna pakai. Okay, sama jugalah. Lagi panjang jarak perjalanan kita pergi, makin banyak petrol yang perlu digunakan. So the amount of petrol varies directly with the distance we travel. Okay, kalau awak masih ingat the word directly, directly. Okay, ini kita dah pernah belajar dah antara topik awal tu. Okay, topik variation. Okay, topik variation. Inversely, directly, macam tu. Okay. Step yang kedua, making assumptions and identify the variables. Assume that the driving speed for both 405 km and 198 km routes are the same. Okay, awak tekan minyak tu sama lah kelajuannya. Let X represent the distance travel and Y represent the amount of petrol required. Y varies directly with X. Ni. Okay, topik variation kalau awak masih ingat. So awak tukarkan sahaja Y varies directly as X, kemudian tukar kepada bentuk yang boleh dinilai. Macam tu. Okay, so kena cari K ni. Okay, kena cari K tu. Okay, kita nak guna tadi kita buat assumption, kita identify variable, sekarang kita nak selesaikan. Okay, so substitute Y equals 45 and X 405. Okay, 45 ni apa benda? Ini minyak. Okay, yang ini jarak. Okay, semakin jauh jarak yang dilalui, semakin banyak minyak yang digunakan. Itu. So, kita dapati K-nya adalah 1/9. Kalau dah lupa, kena rujuk baliklah topik variation, macam mana kita nak selesaikan K itu. Okay, so kita secara amnya, kita dapat equation ini. Variation equation. Okay, this equation describes the relationship between the amount of petrol required and distance traveled.
Jadi dia nak berapa kilometer pergerakan dia? 198 kilometer. Nak diganti dekat mana? Dekat X. Kena ganti dekat X, kita nak dapatkan Y. Berapa minyak yang digunakan. So bila buat gantian didapati 22 liter sahaja yang digunakan untuk berjalan sejauh 198 kilometer. Okey. Okay, verify and interpret solutions in the context of the problem. Okay, tadi kita dah buat assumption, kita dah buat pengiraan, kita tengok balik, kita verify balik. Where we may not be able to use the linear function model y equal 1 over 9s in all situation. Jadi, kemungkinan besar kita punya model ini tidak sesuai untuk semua keadaan. Contoh yang dibagi situ, if the 405 km route is through towns and cities and the 198 km route is through highway, thus the car will use up petrol at a faster rate in the first route compared to the second route. When this is translated to the real world situation, the linear function model obtained is not suitable to solve this problem. Okey, contoh lain saya ikut pengalaman saya sendiri. Okey, bila balik kampung di Kota Baru pada musim perayaan dengan musim cuti sekolah adalah berbeza yang amat. Okey, sebab apa? Bila perayaan contoh hari raya puasa, memang jam lah atas jalan tu. So saya banyak pilihan. Saya boleh balik melalui Jalan Karak atau saya boleh balik Jalan Karak. Jalan Kuala Lipis Gua Musang, atau saya boleh melalui highway LPT1, LPT2 iaitu melalui Kuala Terengganu, atau mungkin saya melalui Simpang Pulai iaitu di Perak melalui Kamera Highland menghala ke Gua Musang. Okey, ataupun saya hala lagi satu depan lagi ikut Kuala Kangsar. Okey, banyak laluan yang boleh saya lalui. Okey, tapi tengoklah kalau jarak perjalanan dia macam mana, masa yang diambil macam mana, petrol yang diguna pakai pun macam mana. Banyak kena fikir kat situ tu. Okey. Itu yang real world punya lah. Okey. Okay, jadi apa conclusion boleh dibuat? In this problem, we are not able to refine the model due to limited information given. Tapi dalam real world macam tu lah. Kalau awak dalam bidang engineering contohnya, awak akan bina satu tu adakah menepati untuk semua keadaan. Awak nak buat satu invention contoh. Jadi bila awak buat dah siap prototype, awak akan ditanya macam-macam. Okay. Kat pertanyaan tu lah kita akan identify balik, kita akan re-evaluate balik sama ada sesuai ataupun tidak projek awak itu dilaksanakan. Okay, kalau tak sesuai, kita rearrange. Problem tetap sama. Tapi kita reschedule. Kita buat assumption baru. Kita buat cari variable baru. Okay. Dan last sekali buat report lah. Okay. Contoh yang ketiga, the diagram below shows the cross section of a river. A hydrologist measures the depth of the river y meter at different distance, x meter from the river bank. Okay, the results obtained are given in the following table. Seperti mana gambar rajah yang awak boleh nampak dekat situ, dia ukur kedalaman tasik. Okay, dari tepi ke tengah ke tepi. So data yang diperoleh seperti mana yang awak nampak dalam jadual. Show how the hydrologist use the data above to determine the depth of the river through mathematical modeling. So dia dah ada data macam ni. Dia nak tahu agak-agak tasik ni berapa dia punya kedalamannya. Okay. Jadi problem dia how determine the depth of the river. Nah itu kita identify and define the problem. How to determine the depth of the river. Okay. Allah Akbar. Batuk pula kali ni. Okay, making assumptions and identify the variables.
assume the river is the deepest in the middle with the depth decreasing to 0 at the edges. Okay, kita buat assumption macam tu. The two variables involved in this study are the depth of the river and the distance from the river bank. Okay, data pun kita dah ada, dia bagi data tadi tu. Jadi kita nak apply mathematics to solve problem seperti mana graf yang awak dapat. So table yang kita dapat tadi tu kita plot graf. So graf itu yang kita dapat. Okay. The data seem to rise and fall in a manner like a quadratic function. Okay. Data macam tu kalau ikutkannya, kalau bagi saya personally, adalah lebih baik kedalaman itu dikira sebagai negatif. Okay. Dikira sebagai negatif. Macam contoh yang inilah. Okay. Jadi, untuk paras air macam ni, dikira kosong lah. Bila dia makin ke bawah, dia negatif. Makin ke bawah, makin negatif. Macam tu. So, kalau macam ni, negatif, 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 negatif. So, graf yang terhasil, okay, sepatutnya lebih mirip kepada sorry. Allah Akbar. Minta maaf. Betul kat sini. Dia macam ni. Allah Akbar. Sorry. Saya betulkan balik. Okay. Dia macam ni. Okay. Terbalik pada saya buat. Masya Allah. Minta maaf. Macam ni. Kan tasiknya macam tu. Okey, ni dia punya river. Okey, ni kosong tu. Sorry ya Allah ya Tuhan tu. Minta maaf. Okey, so dia berbentuk huruf U berbanding dengan terbalik macam tu, dah macam bukit. Okey, kalau kita berkenaan dengan sungai atau laut, kita nak tahu kedalaman, adalah lebih baik kita ikut kedalaman macam tu. Bentuk huruf U macam tu daripada graf yang digunakan pakai sekarang. Okay, so daripada situ, daripada graf yang terhasil didapati okay, the depth of the river is 3 meter when the distance from the river bank is 15 meter. Jadi kalau jaraknya dari tebing sungai ke tengah ni okay, adalah 15 meter. Jadi kedalaman dia dianggarkan adalah 3.0 meter. Itu anggarannya. Okey, daripada data kita buat kepada jadual. Jadual. Kita plot graf. Okey. Kita tengok kepada verify and interpreting solutions in the context of the problem. Okey, so kita tahu bentuk am untuk kuadratik adalah yang ini. Y equal ax square plus bx plus c. Okey. Jadi kita ambil mana-mana 3, 2. Kalau ikut sini 3 lah. Sebab apa? Kita ada A, kita ada B, kita ada C. So kita ambil 3 data daripada jadual yang telah kita dapat itu. So koordinatnya ada 3 lah. Contoh ni, contoh. Ini berdasarkan data yang dah ada. Kat mana dia dapat data ni? Daripada sini lah. Daripada sini. Pilihlah mana-mana koordinat yang awak nak. Yang dia pilih tadi, 00. Mana lagi pilih tadi? 30, 0. Dan yang satu lagi. 25, 1.7. Yang ni. 3 data. Awak boleh pilih mana-mana lah. Tak kisah. Asalkan 3. Kenapa 3? Kan saya sebutkan tadi, kita ada 3 variable iaitu A, kita ada B, kita ada C. So, kita nak selesaikan, kita nak cari A, B dan C. Okey, gantilah nilai Y dan nilai X ke dalam tu. So, awak akan dapati yang ini. Okey, kalau masih ingat MAT, topik 3, simultaneous equation, inilah. Okey, yang untungnya awak ambil MAT, saya boleh kaitkan dengan MAT.
So awak boleh lebih clear berkenaan dengan hal ini. Okay, so bila awak ganti, awak akan dapat yang ini. So di sini akan wujudnya 3 variable itulah, iaitu C, A dan juga B. Okay. Daripada sini awak selesaikan A, B dan C. Sama ada awak boleh terus guna calculator. Okay, tekan 3 kali mod, kemudian pilih EQN, pilih next to the power of 3 variables. 3 variables. So ganti nilai setiap satu ni. Ganti nilai setiap satu ni. So ini daripada calculation yang dia dapat lah. So dia dapati A dia adalah negatif 0.0136, manakala B dia adalah 0.408. So kita ganti ke dalam bentuk am. Bentuk am mana? Yang inilah. Okay. So kita akan dapat ini. Okay, y equal negatif 0.0136x square plus 0.408x. Okay. Jadi kita nak tahu nilai maksimum. Kedalaman maksimum kat mana? So kita gantikanlah x tu dengan 15. Okay, kita gantikan dengan x tu 15. Kenapa kita ganti x dengan 15? Berdasarkan graf yang kita dapat sebelum ini. Ini kan maksimum di sini. Maksimum dekat sini kan. X tu nilai 15. Okay, yang ini berdasarkan graf. Kita nak verify, kita buat calculation. Macam tu. Jadi didapati kedalamannya adalah 3.06. So lebih kurang daripada graf. Okay, itu kita verify and kita interpret solution. Kalau apply mathematics, so bila sebut apply mathematics to solve problems, kita tengok kepada data-data yang telah diberi. Macam contoh tadi ada data dalam bentuk jadual. So kita transform kepada bentuk graf. Kemudian daripada situ kita buat secara am dia. Apa kita boleh interpret daripada graf tersebut. Kemudian the next one, step yang keempat tu kita verify melalui calculation. Kita ambil bentuk am kuadratik iaitu y equal ax square plus bx plus c. Kita masukkan nilai, kita cari nilai a, b dan c. Kita tengok adakah dia sama seiring dengan graf yang kita dapat tadi. Dan kemudian kita tengok adakah perlu kita buat pengubahsuaian. Okay, refining the mathematical model. For this model, we assume that the river is the deepest in the middle, tengah-tengah. Tapi mungkin model ini hanya sesuai untuk tasik ini sahaja. Sungai ini sahaja. Tempat lain tak boleh. This may not be true for some other rivers. A new model will be needed if we have new assumption. So, kita bergantung kepada data awal. Tu yang kena buat kajian. Okay, the answer will be more accurate if more data have been collected. So, kalau kita buat kajian, data yang kita dapat, yang kita cari, contohnya data kita buat tu 20 sahaja. Berbanding dengan orang yang buat lagi kajian dia mendapat 100 data. Jadi mana yang lebih tepat? Data yang ada 100 berbanding dengan 20 tu tadi. Sama juga dengan pandemik ini. Mungkin nak cari vaksin. Jadi uji kaji perlu dibuat kepada lebih ramai orang. Okey, contoh uji kaji dibuat kepada 100 orang dengan contoh 1,000 orang. Mana lagi tepat? Okey, yang 1,000 orang itulah untuk mendapat data yang lebih tepat supaya solution kepada itu dapat dicari. Okey. Okey, kemudian tulis report lah. Ini penyelesaian akhirnya. Okey, contoh yang keempat ni semua daripada buku teks. Compound interest is interest that is calculated based on the original principle and the accumulated interest from the previous period of savings. Itu apa yang dikatakan sebagai compound interest. At the beginning of a year, Mr. Gomez saves 20,000 in his savings account with an interest rate of 4% per annum, and the interest is compounded once a year.
Okay, derive a mathematical model for Mr. Gomez total savings after 3 years of saving. Solve this problem through mathematical modeling. Tengok tu. Apa beza mathematical model dengan mathematical modeling? Dua penyataan yang berbeza. Okey, dua penyataan yang berbeza. Mathematical modeling, okey, mesti melalui 6 step tadi. 6 step tu. Manakala mathematical model adalah bergantung kepada 3 jenis graf yang boleh kita buat. Okay, mathematical model tu kita cari model mana yang sesuai. Nak guna linear ke, nak guna kuadratik ke, ataupun nak guna exponential. Itu mathematical model. Tapi kalau letak mathematical modeling, so kena tunjukkan ke 6 step. Tapi kat sini pun dia dah bagi keyword, iaitu solve this problem through mathematical modeling. Tapi kalau ini tak ada dimaklumkan, solve this problem through mathematical modeling, ini tak ada dalam penyataan ayat itu. Jadi awak kena pilih mana graf yang sesuai bagi soalan yang diberi. Sama ada graf linear, kuadratik ataupun exponential. So keyword antara bagi soalan topik ini adalah mathematical model atau mathematical modeling. So hati-hati. Jadi kita ikut step dia jugalah. Okay, step yang pertama, identify and defining the problem. Mr. Gomez is given compound interest which is compounded once a year. His principal is 20,000. The yearly interest rate is 4%. Derive a mathematical model. Itu yang soalan nak lah. For Mr. Gomez total savings at the end of the years. Okay. Jadi yang kedua adalah variable, assumption. Making assumption and identify the variables. Okay, so assumption yang boleh dibuat adalah Mr. Gomez did not withdraw or raise his saving throughout the period of saving. The variables are principal amount, yearly interest rate, number of times the interest is compounded, and time in years. Okay, itu antara assumption dan variable yang perlu kita tahu. Okay, kita nak buat calculation. Applying mathematics to solve problems. Dia buat dalam bentuk jadual supaya mudah nak tengok. Okay, contoh tahun yang pertama dia ada principal 20,000. Jadi interest yang dimiliki, yang diperolehinya adalah 20,000 tu akan didarabkan dengan 4%. Okay, jadi tahun itu dia akan dapat sebanyak, inilah kiraan dia, iaitu 20,000 tambah dengan interest receive. 20,000 principal tambah dengan interest receive. Jadi dia boleh buat kesimpulan macam ni. 20,000 darab 1.04. Okey, tahun yang kedua bermula dengan 20,000 times 1.04. Itu permulaannya. Interest receive adalah 20,000 times 1.04 daripada yang sebelum itu darab dengan 0.04. Okey, ini interest. So nak cari berapa yang dia dapat, amount of saving adalah yang ini principal tahun kedua tu tambah dengan interest receive. Jadi disimpulkan dia bentuk macam ni. Ini sebenarnya telah membentuk geometric progression. Okey. Geometric progression. Hinggalah dia buat contoh sehingga tahun yang kelima. Kenapa tahun yang kelima? Sebab dia nak tengok perubahan yang berlaku kepada amount of saving. So kesimpulan yang boleh dibuat macam ni. Okay, 20,000 times 1.04 to the power of 5 pada akhir tahun yang kelima. Okay, ini sebenarnya proses kita melibatkan mathematical reasoning. Pun awak dah belajar dah. Okay. Jadi itu applying mathematics. So kita verify
and interpret solution in the context of the problem. Based on the table previously, at the end of every year, the amount of saving is a power of 1.04 times the principal 20,000 and the power corresponds to the number of years of saving. Jadi secara amnya formula mathematical model adalah ini. Ini adalah mathematical model. Ingat, mathematical model. So daripada formula ini dapat daripada mana? Daripada yang sebelum ni lah. Ni. Okey. Amount of saving. Dia rujuk kepada A. AT. A of T, amount of saving after T years. P ni adalah principal. R ni adalah interest. T ni merujuk kepada bilangan tahun. Okey, so itu yang dia buat kesimpulan. So daripada kesimpulan itu, okey, ini formula ARM. Tapi untuk kes sekarang ni sebab prinsipal dia dah bagi iaitu 20,000, dia akan jadi macam ni lah. Dan interest dia 4%. Tu. Okay. So bila kita dapat formula macam ni, kita boleh wujudkan salah satu graf berdasarkan 3 jenis tu tadi. Linear, kuadratik ataupun exponential. Ini yang kita nak tunjuk. Okay. Okay, refine ni the mathematical model. Tengok sesuai ke tak, ikut. Kalau ikut di sini ni, mungkin interest rate tu dikira monthly. Okay, mungkin dikira yearly. Okay, mana-manalah. Okay, sebabnya kiraan dia tu bergantung kepada maklumat yang diberi. Dan akhir sekali buat report. Okay, tu self practice yang boleh awak cuba buat dan selesaikan. Okay, so mathematical modeling process awak start iaitu mula diberi problem solving. So step yang pertama, identify and define the problem. Step yang kedua, making assumption and identify the variables. Third step, apply mathematics to solve problems. Fourth step, verify and interpreting solution in the context of the problem. Okay. Kemudian kita tengok need to refund ke tak. Kalau tak, terus buat report. Kalau ya, balik semula ke proses yang pertama. Okay. Selesai untuk topik ini, topik 8. Okay. Agak ada soalan tak nak tanya pada saya. Topik ni masih baru dan soalan yang ada pun tak banyak lagi ya di dalam ni. Beli buku latihan, buat, tengok pada sampel jawapan macam tu. Okey, kita dah ada 31 orang. Alhamdulillah, saya ambil dulu kehadiran akhir. Okey, nanti saya share macam biasa ke dalam grup apa yang kita belajar hari ini untuk awak buat ulang kaji sekiranya berlaku ketidakfahaman di mana-mana lah. Okey, jumpa lagi hari Rabu ini insya-Allah. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi hadir.